إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤونهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله على الله توكلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف قدس الله سره من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لكسور النظر. Man zanna, barang siapa yang mengira atau barang siapa yang menyangka terlepasnya hikmat kurnia Allah Ta'ala daripada bala ujian yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, maka demikian itu disebabkan kerana dangkal, mana ceteknya pemikiran dia, dangkalnya pemikiran ataupun tidak cerdik orang. Maka demikian itu disebabkan kerana dangkalnya pandangan imannya. Bahkan iman yang sempurna, dia akan nampak banyak kurniaan dalam bala dan musibah. Lagi banyak bala musibah itu tanda orang itu dikasihi oleh Allah Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala kasih hamba dia tadi, maka dia akan kenakan ujian dan bala, supaya mengangkat martabat dia, menghapuskan dosa dia, dan seumpamanya. Itu di antara hikmat ilahi. Bahkan orang-orang saleh kalau dia tak kena ujian, balik sakit, dia takut. Bukan minta, tapi takut dia tak ada dalam perhatian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita bila benda diuji apa, benda tu ada nilai. Orang tak ambil batu gravel lebih bawa uji. Batu yang ada logam emas bawah uji, boleh dibakar, dicanai, bawa dia keluar benda yang berharga. Begitulah makna bila kedudukan seorang tu ada nilai di situ, Tuhan akan uji dia. Maka diuji makin cantik, makin bersih iman dia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattahimullah, la tattahimillah fi syai'in qadahu alaik. La tattahim, mana jangan kamu menuduh yang tidak baik terhadap segala apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untukmu. Tuhan takdir itu semua ada hikmat. Secara umumnya Quran sebut apa? Ma khalaqta haza batilan subhanak. Ma khalaqta haza batilan, kau tidak jadikan semua benda ni batil, sia-sia, tidak. Subhanak, mana maha suci engkau ya Allah. Itu semua ada hikmat. Sama ada akal manusia yang sempit dapat mengkaji hikmat atau tidak, itu soalan lain. Sebab kita ni ada benda yang hikmat kita dapat kaji, ada yang kadang-kadang kita pun tak dapat, tak terjangkau. Allah. Benar sampai sabda, jika Allah Ta'ala kasih pada seorang hamba, maka diuji dengan bala. Itu usuluk Tuhan lain. Dia kasih, diberi bala. Kita kasih, beri hadiah. Kalau tak kita dunia, kita pandang tu besar. Allah Ta'ala tak, dia bagi bala itu sebab dia bagi benda besar. Dia sabar melambung makam dia naik besar, dia sediakan di akhirat untuk dia warnanya. Dan dengan sebab bala tadi dia dapat membersihkan, memadam nafsu dia. Baik seronok tu nafsu dan berseronok dengan nikmat itu orang biasa. Berseronok dengan bala itu orang luar biasa. Jawa para awliya. At-talazuz bil balayat tahakkukun bir ridha.
At-talazzus, berlazat, bernikmat dengan bala ujian. Itu dia panggil tahaqquk, mana mantap kemas dalam maqamur ridha. Maqam sabar tinggi, ridha lagi tinggi, dan ridha dia pergi pada maqam taslim. Itu menandakan dia betul kenal Allah Subhanahu wa taala. Baru dia pergi pada makna sifat dia, hatta yastawiya indahu az-zahab wal fiddah, al-ghina wal faqr. Ketika kita baru dia tengok sama, kaya, miskin, emas, batu serupa kan. Sebab yang memandang beza tu apa? Nafsu. Batu tak ada harga. Kalau emas, nampak kedai emas. Dia tengok emas kilo ni 80,000 harga juga kan. Dia nampak dah. Siapa yang ajar tu? Nafsu. Tu kalau pandangan ahli lab, emas dengan batu serupa je makhluk Tuhan je tu. Dua-dua ni menunjuk ke atas kebesaran keagungan Tuhan. Dah dekat tu dia pandang. Kita pandang mana nampak duit, tu kita. Jadi bila kepala dia semua tu benda, duit, harta dunia, mana dia nak sampai ke Tuhan. Takkan bercahaya kalbi dia tadi. Bahkan menumbuhkan sifat nifak lagi. Kemudian Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu berkata, bersabda Rasulullah SAW, siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala untuknya kebaikan, maka diuji dengan musibah bala. Jadi maknanya bila kena musibah, kena bala, itu menandakan orang tu sudah ada dalam perhatian Allah Ta'ala. Kan payah nak pandang nafsu, tak nak. Nafsu dia nak apa? Senang, sihat, perut bulat, tidur nyenyak kan. Makan kerat, perut terik kan. Sedap-sedap tu nafsu dan tuang kapi pun dapat. Allah. Dan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, keduanya berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada satu yang mengenai seorang mukmin, tak ada satu pun yang kena pada mukmin, beberapa penderitaan ataupun kelelahan, penat atau risau hati, pikiran, melainkan kesemuanya itu akan menjadi penebus dosa dia. Hadis Bukhari Muslim sahih. Itu maknanya apa? Ajib tu, aku takjub, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, urusan orang mukmin. Dia kena cari semua pahala kan. Dia sihat, dia dapat pahala, dia sakit dapat pahala, dia bangun pahala, tidur, apa dia pandai letak. Janji dia apa? Dia pandai letak dengan betul keadaan dia. Bila dia kena nikmat, dia guna pada jalan Tuhan. Dia kena bala, dia redha dan sabar, semua dah datang income besar di akhirat. Kita ini income dunia tak habis, income sana besar kan. Itu di antara apa cara Allah Ta'ala yang perlu dipahami supaya manusia itu memahami kedudukan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jelas di sini bahawa tiada satu pun yang kena pada orang mukmin, hatta dicocok selumbar, tersepak batu, semua tu menjadi memberikan faedah besar dia di sisi Allah SWT. Dosanya dihapus, pahalanya dilipat ganda, makamnya diangkat dengan syarat dia redha. Dan redha ni adalah pakaian orang yang arif, orang yang kenal Tuhan. Kalau dia tak kenal Tuhan, mana nak redha? Dia menginjang dan dia dapat, dia tenggelam, dan dia tak dapat, dia menaung. Itu dia kerja dia. Sama dia dengan kaki empat baru dia tasbih ke Tuhan. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata pula, semua kalam-kalam sahabat, sahabat semua diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabikan nujum bi ay muqtadaitum ihtadaitum, sahabatku seperti bintang di langit, yang mana kamu ambil nasai kamu dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang Muslim yang terkena musibah bala. Tak ada Muslim yang kena musibah bala, gangguan atau penyakit, dan yang lebih ringan dari itu, melainkan Allah Ta'ala menggugurkan dosanya. Tak besar kan? Gugur dosanya bagaikan gugurnya daun pohon. Musim luar kita tengok daun habis botak pokok kan, begitulah dosa dia habis. Itu maknanya Allah Ta'ala sayang tu. Dia sayang
Orang mukmin tadi dia rotan ni dia tadi dengan bala. Macam ibu sayangkan anak, guru sayang murid, dia rotan. Tujuan dia rotan tu bukan dia geram, ya, tapi tujuan dia nak jadi budak tu biar betul perjalanan dia. Ya, itu maknanya. Jadi Allah Ta'ala rotan dia dengan bala tu banyak. Dia punya apa? Kelebihan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ketiga tu dia sabar, pahala dia besar. Sabar ni, kalau reda, reda tu lagi tinggi. Reda lagi tinggi tadi. Lagi tinggi pula dia boleh apa? Berlazat dengan bala tu lagi boleh. Orang kena bala mengelinjang elak, dia kena lari dia senyum. Dia syukur pula. Alhamdulillah albasani libasal awliya. Segala puji bagimu ya Allah, Engkau sarungkan aku pakaian awliya, kekasih Engkau. Bila Allah suka, dia akan uji dan dia angkat martabat. Habis tu, jadi man zannah, barang siapa yang menyangka, infikak maknanya apa? Tercerai, terlepas, lutfihi, lemah lembut Allah Ta'ala, an qadarihi, pada kadar dia. Semua tu ada kelembutan kasih sayang Tuhan. Maka dalam balak dia tak nampak benda tu, maka demikian dia panggil apa? Likusurin nazarihi, kena cetek, ya, pemandangan dia, cetek dia punya keilmuan, cetek makrifat dengan Tuhan. Kemudian dangkal, ya, dangkal yang macam dengkil. Dengkil kampung tempat ni. Dangkal mana cetek pandangan sehingga tidak dapat melihat apa hikmat, rahmat, kurnia Allah dalam takdir. Semua takdir tu ada, ya, musibah dan bala tak nampak, hanya kerana lemahnya iman. Iman jadi lemah sebab apa? Sebab dia kurang kenal Tuhan, kurang rapat dengan Tuhan, banyak leka dengan nafsu dan dunia. Dia lemah. Dia lemah, dia payah, konteks dia payah, nampak gelap. Jadi kalau iman dia terang, dia rapat dengan Tuhan, dia faham apa urusan Allah Ta'ala, dia memahami akan takdir Tuhan. Itu istilah akan dibukakan satu peringkat kelazatan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya kerana lemahnya iman, keyakinan dan tidak adanya husnuzan terhadap Allah Ta'ala. Ini lagi bahaya. Yang maha bijaksana dan dia merupakan pemberi rahmah. Ya, Allah Ta'ala sebenarnya memberi rahmat dalam dua bentuk, ya. Tapi yang payah nak difaham, dia beri rahmat dalam ujian dan bala itu. Itu banyak rahmat sebenarnya, ya. Satu orang wali saya jumpa, dia kata apa? Maradi ahla minal asal gitu. Ya, dia kata apa? Maradi, sakit aku ini, ahla, lebih manis minal asal daripada madu. Kita kena jaket mengerang, kan, ya, macam belukang dia ngerang. Yang ni tak, dia kena sakit tu, dia rasa lebih manis. Sebab apa dia rasa manis? Dia dapat merasa, ya, merasa pemberian Tuhan tadi itu dalam bentuk ruhani, ya. Nikmat-nikmat Tuhan ada di situ. Kafaratuz dzunub, dosa tebus. Tak takut ke tuan orang balik buat dosa? Kita balik buat dosa, menunggu neraka jahanam. Innahu ma ya'ti rabba mujriman fali annahu jahannam. Barang siapa yang balik menghadap Tuhan, berkubang dengan dosa lagi, tak selesai, tak minta ampun, tak bertobat, maka fali annahu jahannam, disediakan neraka jahanam tadi. Maka adalah kesianan pun dia nak selamatkan, dia kenakan bala. Bila kena bala, dosa tadi tak terhapus, tiba-tiba balik sampai hapus. Mungkin dia minta doa nak masuk syurga, Tuhan terima, ya. Dan dia nak mati seminggu lagi. Dosa dia tak layak nak masuk syurga tu, berkapal untuk dunia. Seminggu lagi, Tuhan kerja lah dia, Tuhan proses dia, kena sakit, terbaring bersama elok je, habis malaikat maut pun sampai, habis balik dia selamat lah dia, ya. Tapi segi zahir kita tengok, wah kesian sakit, dah Tuhan tengah cuci. Tuhan Allah Ta'ala tengah cuci dia supaya dia jadi elok. Itu dia. Macam orang kena sakit kan tuan, ya. Bila dressing doktor apa ni, basuh tu mendidik ni. Kalau tak basuh kan, jadi kalau kena kencing manis lagi tak parah, ya, ngingai dia menahan. Tapi tak apalah, dok dapat kesihatan yang sempurna. Itu sihat zahir. Bila sihat zahir dapat dia mengecapi nikmat dunia yang sementara.
Kita nak sihat rohani, dapat nikmat yang hebat yang kekal selama-lamanya. Itu masalah dia. Lepas tu ubat rohani je, Tuhan sendiri bagi kita ubat. Ya. Kalau Zahir ni doktor pakar apa semua bagi anjir kan. Yang ni Tuhan suntik kita sini. Dia suntiknya kita dengan bala, dia suntik dia dengan ujian, masya-Allah. Ya. Menyingai-nyingai kawan menahan. Tapi kalau orang faham tak apa, dia senyum. Ya, kalau orang faham, ya, doktor ni memang kawan baik dia, sahabat baik ni. Dan bila cek aja doktor cek dia, awak kena injek. Tak apa tuan, injek. Kan? Dia tengok jarum dia senyum. Ini macam dak sekolah, tengok jarum bongkok lagi. Tak ada sekolah pun ada. Dia tahu itu kena injek dia tak. Sebab apa dia tak faham, budak-budak. Jadi kalau kena bala tak nampak dia tu, maknanya otak dia pun otak budak. Siapa yang tidak memahami uslub Tuhan, itu otak dia panggil tufuliyah. Apa tufuliyah? Kebudak-budakan. Ya. Ahli dunia banyak otak dia budak-budak. Ya. Dia tak tahu uslub Allah Ta'ala dengan hamba tadi, cara-cara Tuhan dengan hamba. Kemudian Imran bin Husain menderita penyakit buang air 30 tahun. Ya, dalam hadis-hadis banyak riwayat daripada Imran bin Husain, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 30 tahun ni. Kita kena penyakit kalau kena 3 bulan dah berarung. Dia lama. 3 bulan dah duduk hospital tak balik. Oh, betul lama betul. Ini menderita buang air 30 tahun. Dia kena macam bawasil. Ya. Tidak dapat bergerak dari tempat tidurnya. Ya, itu tempat dia, kemudian dia tembuk lubang. Situ dia buang air, itu tidak, masya-Allah. 10 tahun. 30 tahun. Tidak dapat bergerak dari tempat tidurnya. Sini kita perhati, kita dapat bergerak kan. Boleh berjalan sini, besar nikmat. Nikmat sehat tu besar tadi. Dia terlentang makan bersuap baru dia tahu Allah. Ya. Sehingga dibuat lubang di bawah tempat tidur untuk dia kencing dan buang air. Sampai setara tu. Pada satu hari datang sahabatnya Al-Ala dan Al-Mutrif, ya, Al-Mutarrif bin Asy-Syakhir, lalu dia menangis. Sahabat dia tengok dia, Allah, dia kata kesian kau, dia pun menangis melihat penderitaan Imran bin Husain. Maka ditanya oleh Imran, mengapa engkau menangis? Dia ditanya kawan balik, ya, yang kau menangis kenapa? Kau tengok aku macam ni, kau menangis? Jawab, kerana saya melihat keadaanmu, masya-Allah, ya, azab macam dia rasa kan, buang air pun duduk situ, bangun tidak apa semua. Maka kata Imran, apa, jangan menangis, dia kata. La tabki, jangan menangis, kerana saya suka apa yang disukai oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pilih aku letak macam ni, aku suka dah. Reda tu pakai reda. Reda makna apa? Setuju. Reda makna suka, itu reda. Siapa yang letak aku macam ni? Seorang tak nak, Allah Ta'ala letak benda tu. Maka aku suka dengan apa yang disukai oleh Allah. Tu jauh jawab dengan. Baik. Kemudian Imran bin Husain pun berkata, saya akan berkata kepadamu, semoga bermanfaat bagimu. Tetapi ingat, jangan engkau buka kepada orang lain sehingga aku mati. Ya, ini satu rahsia. Aku merasa nyaman, sedap dengan ujian ni. Sebab apa? Ada di antara perkara. Tapi kau jangan buka cerita ni. Atau para wali dia takut ni. Sesungguhnya para malaikat berziarah kepadaku. Malaikat datang ziarah kan. Dan dia nampak, ya, ahli kasyaf semua ni. Ni kasyaf dia panggil kashful basar. Dia ada kashful sam'i, ada kashful basar, ya, kashful qalbi. Satu hari Sayyidina Umar dengar baca khutbah kan. Dia mengantar sariyah, tentera peninjau dia, bukan 300 orang ke bawah. Jadi ketiga tu bertempur dengan musuh kan. Ya. Kedudukan ketiga tu yang paling strategi, kena naik ke bukit. Ya. Maka jarak jauh tu. Maka dibukakan kashfil basar kepada Sayyidina Umar. Dia tengah baca khutbah, dia nampak ibu batu, dia nampak tentera. Lalu dia kata apa? Al-Jibal. Dia seru dalam khutbah tu, ke bukit, kata, naik bukit. Yang sana pula sahabat dengar suara, itu kashful sam'i, kasyaf sama'. Yang sahabat sana dia dapat kashful sam'i, maknanya kasyaf pendengaran. Segi jahil kalau itu melawung tak sampai kan, nampak pun tidak, ya. Tapi dia dengar suara Sayyidina Umar ke bukit, dia pun naik atas. Yang Sayyidina Umar pula nampak kasyaf basar, dia nampak kedudukan sana. Tu
kepada para awliya. Sebab ya, kullu ashab awliya, setiap sahabat itu semua wali Allah Ta'ala. Sebagaimana tiap-tiap rasul adalah nabi, maka tiap-tiap sahabat adalah waliullah. Tinggi martabat itu anak didik semua baginda Rasulullah SAW. Jadi bila dia menangis, kau jangan menangis. Sebenarnya malaikat datang hari-hari gitu. Masya Allah. Kita kalau orang besar datang, guru ke apa ziarah, kita rasa macam mana. Ini malaikat hari-hari datang ziarah. Sehingga aku merasa senang dengan adanya malaikat itu, ya. Jadi oleh kerana dia sabar, dia telah hadiahkan dia, yang malaikat datang ziarah dia. Tapi jangan cerita ke orang dia. Itu wali-wali internet, dia tak nak benda-benda tu orang tahu. Dia terdesak, dia jadi kawan tanpa menangis, dia cerita lah, tapi kau jangan cerita. Si Zakaria Ansari itu juga karamat dia doa masuk. Seorang tu buta asli, ya, dia puas berubat tak baik. Dia kata kalau kau nak aku doa, mudah-mudahan, tapi dengan syarat kau kena keluar dari kampung ni. Kau keluar dari kampung ni, kalau sekiranya aku doa, semaya ajar doa, mata kau terbuka, kau jangan balik kampung ni lagi selagi aku hidup. Kalau kau dah dengar aku mati, baru kau balik. Dahsyat kan ni. Dia pun pergi keluar, si Zakaria pun doa, alhamdulillah terbuka mata dia. Seronok dia. Tapi dia ingatlah janji jangan balik. Dia dengar si Zakaria Ansari dah wafat dan meninggal, boleh balik. Orang kampung tu punya, dah celik mata kau berubat. Dia kata tak ada, aku dah berubat, terlokup dah duit aku. Kalau bahasa kita tak baik-baik, beribu dah duit kan. Ini berkat Allah Ta'ala, baikkan dengan berkat wali Allah, seorang ulama besar, wali besar si Zakaria Al-Ansari. Tapi dia tak ada, yalah dia tak ada ni, aku balik. Dia dah pesan setara si Zakaria Ansari, ulama besar, wali besar, takut nama dia masyhur, takut dia diglamourkan orang, takut ditombang. Yang lebih kulub ni pula buat majlis hari jasa muda kenang. Seorang tekan tiup, yang kena tiup pula macam beruk. Tegang ke atas jejak. Itu kera je lah, bukan puji. Macam-macam dan semua kepala otak masuk air. Ya, dia panggil tufuliyah, kebudak-budakan. Orang yang hati dia masih mengharap pujian orang menghadap dia, itu budak-budak lagi. Orang dewasa tak, dia sentiasa bersedap belazat dengan Tuhan. Ya, itu. Dia budak-budak pada jalan rohani. Kalau luar dah tua dah, janggut dah putih berapa kali salin. Kan? Rohani dia tu jalan budak. Lepas satu orang wali tanya, umur kau berapa tahun? Umur aku 7 tahun. Umur 10 tahun juga tak? Sejak 7 tahun aku baru kenal Tuhan. Gitu. Dulu tak kenal Tuhan, tak akai umur tu. Ya, macam-macam dia punya jawapan. Orang-orang hebat. Allah. Tapi jangan engkau buka pada orang yang sehingga aku mati. Sungguhnya para malaikat berziarah kepadaku dan memberi salam kepadaku. Dapat salam malaikat, Masya Allah. Sehingga saya merasa senang dengan adanya malaikat itu. Para malaikat yang ziarah. Kemudian Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu ketika menderita sakit pula, yang diputuskan oleh doktor harus dipotong betisnya. Dulu dari potong kaki. Kena potong. Maka ketika akan dilaksanakan, doktor nak potong, nak kerat, dia beri obat tidur. Kita pun ada kan, dulu ada tidur, kita kejap tidur. Sekarang minat menidur orang. Tidur terus je. Ada yang bangun balik, ada ajar tak sampai, dia bangun. Tetapi teruskan pembedahan tanpa obat tidur. Ya Allah, abuse dia, kerat dia tu. Dahsyat ni. Dan ketika digergaji betul kerat tu, tiada terdengar keluhan sepatah pun tak ada, kata menjerit dah senyap. Ya Allah, dahsyat tu kan. Kecuali ucapan hasbi, mana cukup bagiku rahmat Allah. Ya, Masya Allah. Bahasa Nabi Bilal apa? Ahadun ahad. Dia yang tunggal di pandang. Itulah punca ni. Semua ni urusan qalbi, urusan hati manusia ni. Tu hebat tak hebat kat situ lah. Dan setelah selesai pembedahan, beliau menyuruh pembantunya supaya mencuci dan membungkus potongan betis tadi itu, ya, dan menguburkannya di kubur kaum muslimin di tanah itu. Lalu dia berkata, Allah telah mengetahui
bahawa kaki itu tidak pernah saya gunakan berjalan kepada maksiat. Kaki dipotong tu Allah Ta'ala mengatakan, memang aku tak guna jalan maksiat, disimpan di baik-baik tanah. Masya Allah. Lalu ia berkata, ya Allah, jika engkau ambil, maka banyak sisanya. Kau ambil sebelah kaki kan, kaki ni boleh pakai lagi, tangan boleh pakai, mata boleh pakai. Wow, Masya Allah. Kita semua tak rosak pun, tamak lagi nak bagi cantik lagi lah. Wah, cantik pula. Kau dah pakai dah baik, lepas tu buat maksiat kan? Solid lawak buat maksiat. Tunggu je lah besok kan, mudah-mudahan dapat hidayat kan. Tu je lah, bahaya ni. Macam-macam je. Ya Allah. Dan dia kata, ya Allah, jika engkau ambil banyak lagi sisa je. Itu kaki boleh sebelah lagi boleh pakai, tangan boleh pakai, ya, dan segala. Itu dahsyat dia orang ni. Dan jika engkau memberi bala, masih banyak lagi selamat. Kalau kau turunkan bala pun, banyak nikmat yang kau beri sehingga kita tak boleh nak kira maknanya, ya. Itu kecantikan akhlak para anbiya, para awliya ni. Habis tu. Dan satu lagi matanya, la yukhafu alaika antal tabisa at-turq, ya. La yukhafu alaika antal tabisa at-turq alaik, wa inna ma yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaik. Tidak dikhawatir, tidak dibimbang, tak ditakut padamu bingung jalan. Kita nak pergi rumah kawan kita kan, patut orang pergi setengah jam, dia 3 jam tak sampai lagi. Pusing-pusing lorong, rupa dia kena akal dengan Uis hantar belakang rumah. Pusing-pusing. Tu tak apa, dia kata, ya, kau silap jalan tu tak apa, tu mudah settle. Yang takut silap jalan ke Tuhan nak dibayar, ya. Babah nafsu dia habis, pakai mati kan tak sedar tu. Allah. Yang khawati atamu apa? Jadi pada menangnya hawa nafsu atas akal dan iman, mana dia telah menjajah, ya. Nafsu telah mengawal dia. Kita kena kawal, kita kena kudakan nafsu, jangan nafsu kudakan kita, ya. Tu. Maka nak kudakan nafsu apa tuan? Kurangkanlah dulu apa dia nak tu, kurangkan, dan banyakkan ibadat. Tu zahir, banyakkan ibadat. Macam himar liar kita letak belakang dia banyak, muatan dia jalan selalu. Kalau rohani pula, 2 sifat yang boleh tanam nafsu kan. Apa? Dalam kitab yang belakang ni, itulah khaufun muz'in, syauqun muqlid. Gerun yang cukup kuat dan kasih yang cukup kuat. Dua ni boleh push kita kan. Orang bila gerun dengan Tuhan tu dahsyat. Rindu dengan Tuhan, kita tidur, dia tak tidur pada. Ya. Para awliya banyak kan, Syekh Imam Malik, Syekh Abdul Wahid 40 tahun wudu isyak sampai subuh. Bahkan ada dia maruzika halawatul munajah zala anhu naum. Barang siapa yang Tuhan rezekikan kalbi dia sebab munazat mani dengan Tuhan, hilang rasa mengantuk. Ya. Sebab tarikan dalam tu, pak cerita benda dalam ni besar, dia settle semua lain cerita, ya. Hilang mengantuk kan. 40 tahun wudu isyak sampai subuh. Masya-Allah, ya. Atau dia dapat rezeki dia minta. Kita masih mengantuk, yang paling sui mengantuk depan kitab, dia lagi sui mengantuk. Kalau baca kita sangka ni akan dia panak. Guru benar. Ya. Jalan untuk menuju kepada Tuhan sudah jelas, ya. Quran sunnah jelas terpampang ni. Cukup bimbingan daripada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Baik ketika berbuat taat atau maksiat, semua ada cara dia. Taat kita wajib syukur, maksiat wajib taubat, semua dah siap. Atau mendapat nikmat ataupun bala, dia dua. Ni panggil apa tuan ni? Hukmil waqt, hukmil waqti. Hukum waktu seseorang tak lepas dari 4 perkara. Sama ada dia berada dalam taat atau maksiat, sama ada dia berada dalam nikmat atau bala. Tak ada lagi, tiap-tiap saat mesti ada salah satu. Maka adab dan kewajipan bila dapat taat, wajib kita memandang itu kurnia dari Tuhan, bukan kita punya pandai. Dan wajib kita bersyukur. Dan kalau takdir kita diuji dengan bala pula maksiat, maka wajib di situ kita memandang itu takdir Tuhan, hakikat dia. Dan syarak wajib kita bertaubat. Dua. Itulah kita dapat nikmat, ya, maka kita syukur dan guna pada jalan dia. Dan kalau kena bala, kita pandang dari dia dan kita bersabar, ada lebih tinggi dari redha. 4 tu memang tak ada lain, dan sentiasa ada kat kita tu. Jadi kita pandai menggiar,
Dia punya kereta dia ada 4 gear dan Aman Suduk ni. Dan jangan silap pasang. Naik bukit pasang gear tinggi tu jalan bukit mengau melonsor dia. Dan jika berbuat taat hendaklah merasa. Tengok mana tadi? Baik ketika berbuat taat atau maksiat atau mendapat nikmat atau bala. Jika berbuat taat hendaklah dia merasa itu sebagai kurnia Allah, bukan hebat kita pun. Jika berbuat dosa, lekas membaca istighfar dan taubat. Secepat dia bertaubat. Jika menerima nikmat, harus bersyukur, mana wajib dia bersyukur segera. Dan jika menderita, mana bala, harus sabar, mana wajib sabar. Itu je. Kita ajar betul, nanti kita boleh berjalan ke Tuhan dalam setiap keadaan. Dalam taat, dalam senang boleh berjalan, dalam susah dia berjalan, dalam sihat semua dia berjalan sama. Tetapi yang dia khawatiri hani bayanya ialah bermaharaja, lelanya hawa nafsu. Betul bila keluar nafsu nikmat besar. Khuruju minan nafsi nikmatul uzma. Dapat keluar daripada belenggu nafsu, itu nikmat paling besar. Innahu hijabun bainaka wa baina Allah, sebab nafsu itu hijab, dinding antara kita dengan Tuhan. Insan tak perasan, terdinding kebesaran Tuhan sebab nafsu. Dia tak boleh berjalan ke Tuhan sebab nafsu. Akhirnya dia kufur dengan Tuhan pun sebab nafsu. Habis. Kita kata sampai kat kufur tu, dia menjadikan nafsu sebagai Tuhan dia. Dia buat macam Tuhan, padahal bukan Tuhan. Quran sebut apa? Apa manit takhazat ilahahu hawahu. Kamu tidak lihatkah yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mengambil hawa nafsu sebagai ilah, sebagai Tuhan dia. Apa maksudnya? Dia taat terbiar dengan nafsu dia, sedangkan nafsu itu adalah menjahanamkan dan merosakkan akan dia. Allah. Kemudian sehingga lupa terhadap Tuhan. Bala paling besar ialah ghaflah, lalai. Kita lalai je sab. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam memimpin suluk ni, ditajalikan, dibuka muka syafah pada dia. Dalam suluk tu anak murid seorang tu terleka satu saat dia. Tengah zikir-zikir terleka sekejap. Syaitan urung dia macam lalat urung bangkai. Itu satu saat. Kalau 1 jam. Kalau full time, dia lalai. Kita nak full time dengan Tuhan, dia full time lalai. Itu bukan setan punya, setan dah pijak kan. Ini aku zikir, aku lanyak dah habis dah itu. Waktu zikir dia penting. Setiap saat, hati kita sentiasa dengan dia. Walau apa keadaan pun, latih supaya dia mantap. Sehingga lupa terhadap Allah Ta'ala dan tidak mengenal Tuhannya dan jalan Tuhan. Itu habis tu. Itu nikmat apa dia, bala paling besar, dia seorang ditutup jalan Allah Ta'ala. Dan nikmat paling besar bila dibuka jalan kita dan menuju ke arah dia. Habis. Kemudian subhana man satara sirral khususiyah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa inna khair. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Iya ke